Tuan-tuan yang mulia, satu perkara yang telah difahamkan dengan penuh sungguh-sungguh di dalam Al-Quran dan Hadis, bahawa seseorang itu tidak akan dapat istiqamah dalam agama tanpa melakukan dakwah kepada agama. Tanpa dakwah, seseorang itu tidak akan dapat istiqamah dalam agama. Nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala dan tasbit, yakni pengukuhan kaki ataupun istiqamah dalam agama. Dua perkara ni, nusrah ghaibiyah dan istiqamah dalam agama. Dua-dua perkara ni, untuk dapat dua-dua perkara ini disyaratkan kena ada dakwah. Jika orang Islam meninggalkan dakwah infradi, maka akan datang keadaan yang mana umat Islam sendiri akan tinggalkan agama mereka. Atau dia akan kata, ni ada undang-undang baru yang menyebabkan kami tak dapat amalkan agama. Dia akan kata, dia akan bagi alasan, kami tak dapat amalkan agama kerana kerajaan tak benarkan. Melawan masyarakat untuk mengamalkan agama. Ulama menulis bahawa ada iman para atqiya, iman para sufi, iman para abdal, dan iman wa awam. Mereka kesan daripada meninggalkan dakwah, mereka akan meletakkan, mengkategorikan iman kepada kategori-kategori, dan mereka akan membagi alasan bahawa ini iman bukan tahap iman kami orang awam, tahap iman kami amalkan agama setakat ni saja. Ini amal lebih pada ni bukan ni untuk orang ulama, untuk orang yang bertakwa, untuk para wali. Ini agama para wali. Agama Islam telah sebagaimana telah membersihkan dan menjauhkan umat Islam dari segi akidah mereka, menjauhkan mereka daripada penyembahan berhala. Begitulah juga Islam telah memisahkan umat Islam daripada cara orang bukan Islam dari segi muamalah dan muasyarah mereka. Dua-dua sama penting. Berdasarkan sirah Nabi, pandangan Nabi, dua-dua sama penting. Sebagaimana penting untuk umat Islam membersihkan akidah mereka daripada
berhala-berhala daripada ghairullah. Begitu juga pentingnya umat Islam untuk membersihkan muasyarah mereka, cara hidup mereka dan muamalat mereka daripada cara bukan Islam. Maulana Badrul Alam Mardi rahmatullah alaih tulis dalam terjemahan sunnah. Badrul Alam Mirti, seorang alim. Dia tulis dalam kitabnya terjemahan sunnah. Iman yang dituntut, yang matlub, yang dituntut untuk umat ini hasilkan melalui dakwah. Iman itu tak akan dapat dihasilkan tanpa dakwah. Aku boleh bersumpah tentang perkara ini. Siapa yang tak percaya, baca ayat ni. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Quran telah memauqufkan, menggantungkan kesempurnaan iman pada amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Yang iman, tahap kesempurnaan dalam iman tidak akan terhasil tanpa amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Jadi dalam ta'lim Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana satu orang mukmin hendaklah mestilah menjauhkan dirinya daripada penyembahan berhala, begitulah juga pentingnya setiap orang Islam dalam pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bahawa penting bagi seorang Islam dalam menyempurnakan hajat dan keperluan harian dia kena menjauhkan cara orang bukan Islam. Jangan sikit pun ambil cara orang bukan Islam. Perkara ni saya nak bagi penekanan supaya kita semua faham. Sahabat, bila sahabat lihat orang kafir, satu kisah berkaitan dengan perkara ni. Orang kafir bila mereka sesat dalam peperangan, mereka akan gantung pedang mereka di sebuah pokok. Mereka gantung pedang mereka di dahan pokok. Mudah, selamat, senang. Maka sahabat-sahabat tengok ni cara yang bagus. Maka sahabat fikir kita pun buat macam itulah. Tapi mereka minta izin Nabi dahulu. Mereka beritahu Nabi, kami lihat orang musyrikin, orang kafir ni lepas mereka berperang, mereka akan sangkut gantung pedang-pedang mereka pada dahan pokok. Boleh tak kami buat macam tu juga, macam mereka buat? Cuba kita tengok betul-betul tuan-tuan mulia. Menggantung pedang di dahan pokok selepas berperang, ini cara orang musyrik pada zaman tersebut. Tengok apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata ni bukan cara kita. Nabi menjawab, permintaan kamu ini adalah sama dengan permintaan Bani Israel yang telah minta kepada Musa AS untuk sembah anak lembu. Sebagaimana Samiri telah buat, yang telah dibuat oleh Samiri. Permintaan kamu nak gantung pedang lepas perang di dahan pokok sebagaimana orang musyrik buat. Permintaan kamu ni sama permintaan Bani Israel bila mereka kata pada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikanlah untuk kami Tuhan berhala yang kami boleh sembah sebagaimana mereka ada berhala. Mereka minta izin dari Nabi Musa untuk sembah patung anak lembu, patung lembu. जा सकते हैं इस वक्त या आवाज कर उधर करें ना उधर है ट्रांसलेशन ni mana orang boleh pindah sana atau perlahankan atau pindah sana suara mengganggu ya इसको स्लो कर लो perlahankan atau pindah tempat ni. Saya bagi contoh ni pada tuan-tuan.
supaya saya pertama sekali, supaya saya berfikir dalam amalan saya, dalam urusan saya, keperluan-keperluan saya. Banyak mana saya buat, saya laksanakan urusan harian saya, menyempurnakan keperluan saya ikut cara bukan Islam, bukan cara Nabi SAW. Ini pertanyaan pertama setiap orang beriman kena tanya diri dia. Inilah pertanyaan iman bagi setiap orang beriman. Setiap daripada kita kena tengok sejauh mana hari ini dalam amalan harian kita, dalam pekerjaan harian kita, urusan harian kita, kita tak ikut cara bukan Islam. Tahap agama akan jatuh dan akan menjadi sebab, mizaj ini akan menjadi sebab kita meninggalkan sunnah. Ini pun boleh, ini pun boleh, ini tak apa harus, ini pun harus. Benda yang harus, benda-benda yang harus kita kena tinggalkan supaya ada pembatas di antara kita dengan benda yang haram. Benda yang harus tak boleh dijadikan mi'yar dalam Islam. Mi'yar dalam agama, kesempurnaan dalam agama hanyalah ittiba' sunnah. Dan setiap perkara, setiap urusan, kita kena usaha dan cuba ittiba' sunnah. Bukan kita ikut mana yang harus. Ni harus okey boleh buat, yang ni harus okey boleh. Tapi tak apa, ni tak apa, sunat je. Ini akan rosakkan agama kita, membawa kita makin jauh daripada sunnah. Kalau perkara-perkara yang bertentangan sunnah ni yang kita tidak ingkar dan kita tak nafikan, tolak, maka tahap iman kita akan jatuh dan jatuh dan jatuh. Kalau kita tidak menolak, menafikan dan mengingkari sesuatu amalan dalam muasyarah kita yang bertentangan dengan sunnah. Kalau tuan-tuan tak tegur, tuan-tuan tak larang, tak halang daripada kemungkaran tersebut, maka Allah akan cabutkan dalam diri kamu kekuatan untuk menghindari daripada kemungkaran tersebut. Tuan-tuan faham? Jadi suatu kemungkaran yang sedang berlaku dalam muasyarah, cara hidup orang Islam, kita nampak benda tu dan kita tak tegur, tak tahan, tak larang, tak fahamkan mereka, maka kita yang tak melakukan nahi anil munkar ini, Allah Ta'ala akan cabut dalam diri kita kekuatan untuk menghindari daripada kemungkaran tersebut. Kita pun lama-lama akan terjebak dengan kemungkaran itu. Ini satu kaedah asas yang penting kita kena faham. Ini saya ambil daripada Malfuzat Hazrat Tanwi rahmatullah alaih. Hazrat Maulana Ashraf Tanwi sangat-sangat memberi penekanan atas perkara ni. Apa-apa kebaikan yang kamu tak mampu buat, kamu kena dakwah umat manusia kepada kebaikan tersebut supaya Allah bagi kekuatan dan beri kami untuk buat kebaikan tersebut. Dan kemungkaran yang kamu tak dapat nak tinggalkan, kamu kena larang orang buat daripada kemungkaran tadi supaya Allah bagi kekuatan dalam diri kamu untuk tinggalkan kemungkaran tersebut. Asas bagi segala usaha kita, pergerakan kita, gash dan mesyuarat kita, satu perkara saja: amar ma'ruf nahi anil munkar. Ini asas kita. Dan ta'lim yang berjalan di madrasah-madrasah, satu je maksud dia, amar ma'ruf nahi anil munkar. Kalau mana-mana bahagian agama, usaha agama yang berjalan tanpa hakikat ini, tanpa amar ma'ruf untuk amar ma'ruf nahi anil munkar, maka bahagian agama tersebut akan jauh daripada hakikatnya, akan terpesong daripada maksud yang sebenar.
Saya nak sampaikan pada perkara ini pada tuan-tuan dalam sebagai satu amanah pada tuan-tuan. Tuan-tuan faham betul-betul dan sampaikan betul-betul. Kalau kita tinggalkan, setiap daripada kita tinggalkan dakwah infradi, Allah akan wujudkan fitnah-fitnah yang akan berlaku dalam umat yang mana para wali pun tak boleh selesaikan fitnah tersebut. Bila satu orang tu tinggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar, Allah akan cabut daripada diri dia sebagai satu hukuman daripada Allah. Allah akan cabut daripada diri dia kemampuan dan kebolehan untuk buat perkara yang baik dan tinggalkan perkara yang mungkar. Ini satu balasan hukuman daripada Allah untuk orang yang tinggalkan kerja dakwah. Tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Apabila kamu tak halang orang buat kemungkaran, tak ajak orang buat kebaikan, maka Allah akan cabut dalam diri kamu. Satu hari nanti kamu tak dapat tahan diri kamu daripada buat kemungkaran tersebut. Dan kamu tak ada kekuatan nak buat kebaikan. Inilah asas bagi segala usaha, seluruh usaha. Saya mendapat kekuatan atas perkara ini dengan dalam satu bayan Maulana Taqi Osmani. Dalam satu bayan dia beritahu bahawa infradi dakwah adalah fardu ain atas setiap orang Islam. Mufti Taqi Osmani beritahu dalam satu bayan dia bahawa dakwah infradi ini adalah fardu ain atas setiap orang Islam, bukan fardu kifayah. Dan sebab utama kenapa dakwah infradi ini adalah fardu ain, sebab utamanya ialah untuk menyempurnakan iman sendiri. Ini keperluan kita sendiri. Iman kita tak akan sempurna tanpa dakwah. Waktu setiap orang kena buat dakwah. Maulana Badr Alam Mirti tulis dalam Terjemahan Sunnah, dalam kitab Terjemahan Sunnah karangannya, kalau satu orang tu dia semayang begitu banyak sehingga dahi kesan sujud pada dahi dia. Dia puasa begitu banyak sehingga bibir dia kering. Dan dia keluarkan zakat dengan istiqamah. Dia kata hanya ini sahaja, menunaikan kefarduan ini sahaja, bukan tanda kesempurnaan iman satu orang. Untuk kesempurnaan iman, tak dapat tidak, dia kena buat kerja amar ma'ruf nahi anil munkar. Dia kena ajak orang buat baik, cegah orang buat munkar. Bahkan ini adalah tanda kewujudan iman seseorang. Amar ma'ruf nahi anil munkar. Kalau kamu buat amar ma'ruf, ajak orang buat baik, cegah orang buat munkar, ini tanda alamat bahawa dalam diri kamu ada iman. Kalau buat dengan lidah saja itu baru tahap pertengahan. Satu orang yang ajak orang buat baik dan cegah orang buat munkar dengan percakapan dengan lidah dia, ini jihad tahap pertengahan baru. Taghyir, perintah untuk ubah kemungkaran. Satu, ubah dengan tangan. Yang kedua, ubah dengan lidah. Yang ketiga, ubah dengan hati. 3 tahap taghyir Allah perintah dalam hadis. Satunya yang pertengah ialah jihad bil lisan. Itu dipanggil dakwah. Ini adalah jihad yang paling afdal. Kenapa? Kerana setiap orang ada kemampuan untuk dakwah dengan lidah. Setiap orang ada kemampuan untuk dakwah dengan lidah. Inilah jihad yang paling afdal. Saya kena tanya diri saya sendiri bahawa setiap hari berapa orang yang saya dakwah. Bukan melalui bayan, bukan form dalam risalah. Saya sendiri pergi jumpa dia, dakwah dia. Berapa orang saya buat macam tu?
Hari ini perkara yang sangat merisaukan, merungsingkan saya. Hari ini umat Islam menjadikan alat-alat benda-benda lain sebagai medium perantaraan untuk menyampaikan dakwah, untuk tazkir, untuk mau'iz, untuk bagi peringatan, untuk bagi dakwah. Dia jadikan alat-alat media-media penulisan atau apa pun, jadikan sebagai perantaraan, sebagai mutabadil, sebagai ganti diri dia untuk sampaikan dakwah. Sedangkan sebagaimana dalam ibadat, kita kena guna badan kita, asalnya guna solat kita kena guna anggota badan kita untuk solat. Begitu juga amar ma'ruf nahi anil munkar, dakwah kita kena guna anggota kita. Allah tidak jadikan perantaraan untuk tazkir bagi orang Islam, melainkan diri orang Islam itu sendiri. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Perintah untuk tazkir kepada orang yang beriman. Kita kena buat keputusan bahawa setiap hari dari pagi sampai ke petang sampai ke malam, saya sendiri akan jumpa orang untuk bagi dakwah. Kamu jangan sekali-kali anggap mimbar adalah tempat untuk bagi dakwah. Mimbar adalah hanya tempat untuk ta'aruf, bukan untuk dakwah. Tempat dakwah bukan mimbar. Tempat dakwah ialah di kelab-kelab malam, di pusat-pusat perjudian, di tempat-tempat orang minum arak, orang buat maksiat dan dosa. Itu tempat dakwah, itu medan dakwah, bukan mimbar, bukan. Di sana kita kena pergi buat dakwah, bawa mereka kepada masjid. Dakwah orang yang luar masjid untuk datang ke masjid. Banyak mana hal-halat, keadaan-keadaan ketidakagamaan, kemungkaran dan fahsyat dan mungkar. Dalam dunia tabligh kita, hanya satu keadaan saja. Itu satu saja keadaan fikir risau kita, ialah kejahilan umat dan kemurtadan umat. Kalau ada siapa-siapa tanya kepada kita berkaitan dengan selain berdua perkara ni, maka kami tak sedia untuk mensia-siakan masa kita untuk layan persoalan tersebut. Ada satu orang syekh, satu alim besar datang jumpa saya, tanya, bagaimana, apa keadaan tabligh sekarang? Saya jawab, keadaan kami hanya satu saja hal, bahawa hari ini umat di pinggir kemurtadan, umat dalam kejahilan dan berada di pinggir kemurtadan, dan kami sedang fikir macam mana nak selamatkan umat daripada kemurtadan tersebut. Itu saja hal kami. Kalau siapa-siapa datang tanya tentang perkara lain, kami tak ada masa nak jawab semua soalan tu. Nak bincang tentang perkara ni, kita boleh bincang. Macam mana nak selamatkan umat daripada kemurtadan. Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih, bila dia sibuk dengan urusan dakwah, ada orang lain datang cakap tentang perkara lain, dia akan jerkah orang tu, tengking dengan kuat. Kau ingat kami tengah buat apa ni? Jadi beritahu pada orang alim tadi, kami punya satu hal saja, satu fikir saja, satu kerisauan saja. Macam ada jemaah sana, orang murtad dah, jemaah dah pergi ke tak pergi, sana ada orang murtad, jemaah dah dihantar ke tak hantar, jemaah dia dah, sebelum jemaah dibalik, macam mana nak hantar jemaah lain. Itu je fikir kami. Orang alim tadi bila dengar jawapan saya, dia menangis. Dia menangis dan berkata, saya datang bawa banyak persoalan dan pertanyaan tentang keadaan tabligh semasa tabligh.
Dan saya bawa penyelesaian dia sekali. Saya dah fikirkan macam mana nak selesaikan masalah dalam tabligh. Tapi bila kamu punya jawapan, satu jawapan ini telah memberi jawapan bagi segala persoalan saya. Saya tak ada apa nak cakap lagi dah. Kita sibuk nak bersoal jawab, nak berbahas di antara kita, erat satu sama lain, dan biarkan umat dalam kejahilan dan kemurtadan. Ini satu kita akan kena jawab depan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ada satu kisah mana kita akan dapat faham dari kisah ni. Bahawa hari ini kita habiskan tenaga kita, kemampuan kita, kebolehan ilmiah kita, kita habiskan pada benda yang sia-sia, yang tidak berfaedah, yang tak boleh menyelamatkan umat daripada jahannam, daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, mereka berdua telah berbahas bahawa satu orang tu sunnah sembahyang menggunakan sehelai kain atau dua helai kain, dua helai pakaian. Yang ni bagi dalil dia ni, bagi dalil dia berbahas tentang mana satu sunnah. Sunnah pakai satu helai pakaian ataupun dua sepasang. Mereka berdua berbahas. Hari ni pun ada macam ni. Kita berbahas satu masalah, satu perkara. Yang ni datang dalil dia, yang tu datangkan dalil dia. Tak habis-habis. Jadi mereka berbahas. Sunnah sembahyang dengan satu pakaian. Satunya jubah saja. Ataupun dua. Ada kain dengan pakai baju. Sayyidina Umar bin Khattab bila dengar Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab berbahas tentang perkara tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab sangat-sangat marah. Dia kata, lepas ni kalau aku dengar lagi kau berbahas tentang perkara ni, aku akan bagi hukuman yang begitu keras atas kamu berdua, sehingga menjadi contoh bagi seluruh umat. Kamu adalah barisan utama, barisan pertama umat ini. Kalau kamu habiskan masa kamu berbahas tentang perkara-perkara furuk seperti ini, sedangkan betapa ramai umat hari ini yang tak tahu fardu pun tak tahu, wajib pun tak tahu, kalimah pun tak tahu, apa akan jadi pada umat? Kalau kamu sibuk nak bergaduh tentang perkara-perkara yang kecil macam ni, sedangkan umat hari ini mahrum, tak tahu tentang perkara-perkara yang fardu yang besar-besar. Kamu dah sahabat Nabi, kamu punya tanggungjawab. Daripada kamu duduk bergaduh sama-sama kamu gunakan masa kamu daripada duduk berbahas, bergaduh sama sendiri, kamu guna waktu itu untuk ajar umat agama. Jadi hari ini apa yang berlaku, kadang-kadang kita sibuk bergaduh, berbahas dengan satu benda, satu perkara yang tak ada sangkut paut pun tentang kefarduan atau sunnah, atau dapat menyelamatkan satu orang itu daripada neraka Allah, menyebabkan dia dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Dan habiskan segala masa, tenaga, kebolehan, salahiat ilmiah, semua atas perkara yang tidak memberi kesan yang besar pada umat, faedah yang besar pada umat. Sedangkan ada keperluan yang lebih besar lagi umat hari ini yang jauh daripada agama, mati dalam kemurtadan, hidup dalam kejahilan. Kita tak gunakan masa untuk selesaikan masalah ini. Dalam 24 jam kehidupan kita, berapa banyak masa yang kita bagi untuk umat awam yang menghabiskan seluruh hidup mereka, kehidupan mereka seharian, dan
di kelab-kelab malam, di pusat-pusat perjudian, di tempat-tempat maksiat. Berapa banyak kita bagi masa untuk mereka? Dengan bila kita tinggalkan kerja dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, kesan daripada meninggalkan dakwah tadi, fitnah akan timbul. Fitnah akan datang. Jadi khulasanya ialah infradi dakwat, yakni setiap individu umat ini kena bagi masa untuk dakwah. 5 jam, 6 jam, 8 jam. Sebanyak mana mungkin dia kena bagi masa untuk masjid dia. Saya boleh beritahu dengan penuh yakin. Saya boleh beritahu dengan yakin, dengan pasti, apabila mana-mana golongan tidak gunakan masa lapang mereka untuk orang awam, untuk umat, maka akan timbul fitnah di kalangan mereka. Mereka akan bergaduh sama sendiri. Mereka akan minta tolong selesaikan masalah kami. Tolong selesaikan fitnah yang berlaku di kalangan kami. Fitnah tu timbul kerana apa? Kerana kita tak buat dakwah infradi. Kita tak bagi masa untuk buat usaha orang awam. Maka semua akan terpalit dengan fitnah. Semua akan terperangkap dalam fitnah. Rasulullah berkata pada Sayyidina Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau Allah bagi hidayat dengan perantaraan kamu satu orang lelaki, lebih baik daripada unta-unta yang merah. Ni hadis-hadis seperti ini adalah untuk supaya amalah-amalah Rasulullah beritahu supaya nak sibukkan amalahnya dengan dakwah infradi. Hari ini kita, pertama sekali diri saya sendiri, dan maafkan saya cakap perkara ni. Hari ini kita anggap kita dah terlalu tinggi. Tahap kita dah terlalu tinggi daripada nak bagi dakwah infradi. Maqam kita, kedudukan kita adalah untuk kita fikir, buat perancangan, musyarat, intizam, tajwiz, tanfiz. Itu maqam kita. Kita anggap kita maqam kita macam tu, kita tak bagi nasa untuk dakwah infradi. Ini kesalahan kita hari ini. Itu untuk orang baru dakwah infradi. Kita anggap macam tu. Hari ini begitu kerosakan dalam agama, suasana maksiat, suasana dosa yang berlaku dalam umat. Untuk mengatasi keadaan tersebut, dua perkara. Sama ada pemerintahan, suasana, muasyarah. Untuk menghadapi keadaan tersebut, dua perkara umat telah diberi. Satu, infradi dakwah. Yang kedua, ittiba' sunnah. Dua perkara yang ada pada orang Islam. Kerana dua perkara ini, kuasa-kuasa besar telah tunduk pada orang Islam. Satu, kerana mereka sangat berpegang teguh dengan sunnah. Yang kedua, kerana mereka sangat ihtimam dengan dakwah infradi. Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu taala anhu, raja Rom, telah usaha habis-habisan untuk murtadkan dia, untuk keluarkan dia daripada Islam, tapi dia tak berjaya. Seorang pun dia tak berjaya murtadkan. Satu saja asbab untuk kita menghadapi segala bentuk kuasa kebatilan, dakwah infradi. Dakwah. Hazrat Ilyas rahmatullahi alaihi beritahu, kalau satu orang untuk mengamalkan agama dengan sempurna, dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup dia, dia hanya suatu orang yang beramal dengan agama, bukan orang yang bantu agama. Nak jadi pembantu agama, kena buat dakwah.
Satu, ittiba' sunnah. Yang kedua, dakwah. Dua-dua perkara ni tak ada dalam amlah kita hari ni, dalam rakan seusaha kita hari ni. Sangat-sangat besar kelemahan dalam ittiba' sunnah dan juga kelemahan dalam infradi dakwah. Dua-dua perkara ni kita lemah. Satu, kelemahan dalam dakwah infradi. Yang kedua, kelemahan dalam ittiba' sunnah. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala beritahu, kalaulah hanya semata-mata untuk gerunkan orang bukan Islam supaya mereka terasa gerun dan terkesan, maka aku tukar memakai kurta yang bertampal ini kepada kurta baru, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hina kita. Sedangkan pakai kurta baru, pakai jubah baru pun sunnah juga. Pakai yang bertampal pun sunnah, pakai baru pun sunnah. Tapi Sayyidina Umar kata, kalaulah aku tukar kurta aku, jubah aku ni, daripada yang buruk, yang bertampung kepada yang baru, dengan anggapan bahawa bila pakai baru, orang kafir, orang batin, orang bukan Islam akan terkesan, akan hormat, akan takut. Yang ni bahawa dengan kurta baru orang kafir akan terkesan. Kalau aku buat macam tu, Allah akan hinakan aku. Keselamatan amlah kita ialah dalam kita sibukkan diri kita dengan dakwah infradi, dengan ittiba' sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar dua perkara kepada umat dengan penuh sungguh-sungguh. Dengan penuh ihtimam, Nabi telah ajar dua perkara ini kepada umat. Dan kedua-dua perkara ini telah hilang daripada kita, telah mati daripada umat ini. Pertama, perkara yang sangat penting, sangat asas. Sebanyak mana fitnah yang berlaku di dunia hari ini, untuk hapuskan fitnah tersebut, umat telah diajar dua perkara. Dalam sebuah hadis, Nabi beritahu, ada tiga asbab untuk selamatkan diri daripada fitnah. Pertama, tinggal dalam umum, bukan khawas. Yang kedua, duduk dalam jemaah. Yang ketiga, lazimi masjid, sentiasa duduk dalam masjid. Dalam sebuah hadis yang Nabi SAW beritahu, tiga perkara Nabi beritahu untuk selamatkan diri kita daripada fitnah. Satu riwayat ini, riwayat yang semua orang tahu, nak selamat daripada fitnah, tiga perkara. Pertama, duduk bersama orang awam. Yang kedua, berpegang dengan jemaah. Jangan pisah daripada jemaah. Jangan berpecah. Yang ketiga, lazimi masjid. Maulana Abu Hasan Ali-Nadawi rahmatullahi alaih beritahu, kebangkitan batil dia tidak akan tinggalkan mana-mana tempat. Untuk selamat daripada kebangkitan batil ini, untuk selamat daripada kebangkitan kebatilan, maka daripada mana-mana tempat, orang-orang Islam di tempat tersebut hendaklah menjadikan masjid sebagai markas kehidupan mereka, pusat kehidupan mereka. Mana-mana tempat dan kawasan, mana-mana umat Islam yang menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan mereka, mereka akan terselamat daripada fitnah, kebangkitan, kebatilan sehingga hari kiamat.
Batil ni datang bertentangan dengan amal masjid. Al-Quran kata tidak ada orang lebih zalim. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada ini. Kalau ada orang buat satu perkara bertentangan dengan amal masjid, kami akan lawan mereka. Kerana tidak ada orang lebih zalim daripada ini. Faman azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tidak ada orang lebih zalim daripada orang yang menghalang daripada diimarahkan masjid Allah dan berusaha untuk mengosongkan masjid, mematikan amal masjid. Allah akan masukkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka akan hina di dunia dan dapat azab yang pedih di akhirat. Di dalam hadis ini 3 sebab untuk selamat daripada fitnah. Hidup dengan awam dan berpegang dengan jemaah, jangan berpecah daripada jemaah, dan lazimi masjid. Satu lagi perkara ialah kalau fitnah telah berlaku daripada siapa-siapa, mana-mana pihak, maka fitnah itu hendaklah dihapuskan daripada akarnya. Daripada akar umbinya hendaklah dihapuskan. Dalam ayat sahabat digunakan perkataan isti'salul fitnah. Isti'sal makna menghapuskan satu benda daripada akar umbi dia, daripada akar dia, supaya tak tumbuh balik lepas tu. Bukan potong atas je, cabut daripada akar dia sekali, sehingga dia tak mampu nak tumbuh lagi lepas tu. Kebatilan. Ini tajuk yang Muhammad Yusuf datangkan dalam hadis sahabat, isti'salul fitnah, mencabut fitnah, menghapuskan fitnah daripada akarnya sekali. Cara sunnah untuk menghapuskan fitnah ialah jika kamu tak ada apa-apa kerja masa ni, masa kosong kamu itulah yang menyebabkan kamu akan jatuh dalam fitnah. Masa lapang kamu, masa kosong, ini akan jadi sebab untuk kamu jatuh dalam fitnah. Khalwat dan uzlah. Satu orang duduk bersendirian, berseorangan di satu tempat, ini sebab dia jatuh dalam fitnah. Sebab maksiat, dia akan mula buat maksiat. Duduk berseorangan sebab maksiat. Kecuali illa masya-Allah, kecuali orang-orang yang mempunyai kekuatan kerohanian, yang mana dengan dia duduk seorang-seorang, dia akan dapat dekatkan diri pada Allah. Orang yang mana amalan dia dalam hadis Nabi SAW, Nabi ibaratkan umat Islam yang duduk berasingan, yang duduk berseorangan, yang mengasingkan diri dia daripada awam, adalah seumpama biri-biri yang meninggalkan kelompok dia, kumpulan dia. Biri-biri yang tinggalkan kumpulan dia ni, dia sentiasa dalam bahaya. Bila-bila masa serigala akan tangkap dia. Nak selamat, dia kena duduk dalam kumpulan dia. Kalau siapa-siapa punya perkataan menyusahkan hati kamu, mengganggu fikiran kamu, apa patut kamu buat? Dalam peristiwa berlaku dalam Ghazwah Muraisi', ada sedikit pergaduhan di antara muhajir, satu orang muhajir dan satu orang ansar. Masa nak ambil air, nak ambil air daripada telaga, telah berlaku pergaduhan, berebut, dan pergaduhan pertelikan tersebut telah selesai di situ. Dah selesai dah sebenarnya.
dah berbaik balik dah, kerana Muhajir dan Ansar mereka sangat, hubungan persaudaraan di kalangan mereka sangat kuat. Mereka kasih sayang menyayangi satu sama lain. Tapi orang munafik telah cucu api, telah menyemarakkan pertelingkahan tersebut, sehingga pertelingkahan itu jadi besar kemudian, dan setiap golongan panggil orang dia. Orang Ansar panggil orang Ansar, Muhajir panggil orang Muhajir. Orang Ansar kata orang Muhajir berpukul aku, wahai Ansar tolong aku. Orang Ansar panggil orang Ansar, orang Muhajir panggil orang Muhajir untuk bantu. Ya lal Ansar, ya lal Muhajirin. Satu perkara saya nak beritahu, dengar faham betul-betul. Masing-masing mereka tak panggil keluarga mereka. Mereka kerana orang sahabat hanya ada dua, Al-Muhajir dan Ansar. Maka dia kata, la ya lal Ansar, ya lal Muhajirin. Nabi kata, kamu punya seruan ni seruan jahiliah, dan panggilan yang sangat busuk bau dia. Sangat busuk bau dia. Panggilan jahiliah yang sangat busuk, seruan kejahilian sangat busuk. Sedangkan perkataan Muhajirin dan Ansar ni perkataan yang Al-Quran sendiri guna. Al-Quran memanggil Muhajir sebagai Muhajir, Ansar sebagai Ansar. Zaman jahiliah mana ada Muhajir, mana ada Ansar. Tapi Nabi kata, kamu punya seruan, panggilan ini panggilan jahiliah. Kenapa kami panggil jahiliah? Kerana masing-masing panggil kumpulan golongan masing-masing untuk bantu dia melawan musuh dia. Dua-dua kumpulan telah bangun. Sebelum menentu berlaku apa-apa, Rasulullah telah perintah sahabat-sahabat semua Muhajir dan Ansar untuk berjalan, teruskan safar. Sepanjang hari, sepanjang malam mereka berjalan, bergerak sampai hari ketiga baru Nabi berhenti. Hampir 3 hari berterusan Nabi tak berhenti daripada bergerak, sehingga sahabat semua dalam kelatihan yang amat sangat. Lutut mereka nak tercabut dah, dan begitu penat dan letih sangat. Bila Nabi bagi izin untuk mereka berhenti berehat, mereka tak ada kemampuan lagi nak turun daripada belakang unta turun ke tanah. Mereka bergelosor, jatuhkan badan mereka masing-masing daripada unta, jatuh atas tanah, atas batu pasir yang panas. Mereka tertidur kat situ. Letih je, terlampau letih je mereka. Tengah atas batu pasir yang panas mereka boleh lena. 2 hari setengah berjalan tak berhenti. Tengah panas, siang hari, sepanjang malam. Kenapa Nabi buat demikian? Supaya mereka tak ada masa, tak sempat nak bergaduh satu sama lain, nak bercakap tentang puak ni. Nabi sibukkan mereka. Menjadikan sesuatu alasan, sesuatu benda yang baik sebagai alasan untuk tak keluar jalan Allah, itu sebenarnya satu fitnah. Menjadikan sesuatu benda yang dari segi zahirnya baik, bagus, tapi kita jadikannya sebagai alasan untuk tak nak keluar jalan Allah, maka perkara itu sebenarnya adalah fitnah. Asal fitnah. Ala fil fitnati saqatu. Allah kata, ingatlah bahawa mereka sebenarnya telah pun jatuh dalam fitnah. Satu orang munafik, dia bagi uzur supaya dia tak keluar jalan. Ya Rasulullah, saya tak sedia nak keluar ke Rom kerana jemaah ni nak pergi ke arah Rom. Di sana perempuan cantik-cantik. Saya takut nanti saya tengok perempuan sana cantik-cantik, nanti saya terpikat dengan mereka, saya jatuh dalam fitnah. Ni tak nak ke?
Nabi dia kata, ini orang takwa, orang baik, nak selamatkan iman dia, dia tak nak keluar jalan Allah Ta'ala. Bahkan Nabi kata, ala fil fitnati saqata. Quran kata, sesungguhnya orang ini telah pun jatuh dalam fitnah. Mencari alasan untuk tak keluar jalan Allah ini sebenarnya telah jatuh dalam fitnah. Dia sebenarnya tak nak keluar jalan Allah, nak cari alasan lain, nak takut Rasulullah tolak. Jadi dia buat alasan yang nampak macam bagus. Pasal saya tak nak keluar jalan Allah sebab takut jatuh dalam fitnah. Untuk selamatkan diri daripada fitnah, saya tak sedia nak keluar. Tapi Al-Quran kata apa? Sesungguhnya mereka telah pun jatuh dalam fitnah. Dalam sirah, kita akan dapati bahawa Rasulullah akan sibukkan amalahnya dengan amal, dengan kesibukan. Begitu banyak kisah. Saya masa tak ada segera saya nak boleh datangkan banyak contoh pada tuan-tuan bagaimana Rasulullah telah sibukkan sahabat-sahabat dengan amal sehingga mereka tak terjatuh, tak ada masa nak jatuh dalam fitnah. Saya sedang beritahu tuan-tuan satu perkara yang sangat penting. Ada ramai orang tanya tu, tanya ni. Sehingga Nabi beritahu, banyaknya bertanya ini menyebabkan orang dahulu daripada kamu telah binasa. Telah hancur, binasa, rosak dengan sebab banyak bertanya. Banyak bertanya kepada para Nabi telah membinasa ke kaum-kaum yang sebelum daripada kamu, umat-umat sebelum daripada kamu. Sedangkan mereka bertanya pada Nabi. Sebagai contoh, haji telah difardukan. Maka Nabi beritahu pada sahabat-sahabat, Allah telah fardukan haji atas kamu. Allah telah fardukan haji. Satu orang sahabat bangun bertanya, wahai Rasulullah, adakah setiap tahun kena buat fardu, kena buat haji? Adakah setiap tahun? Rasulullah berpaling daripada dia, tak jawab soalan dia. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, setiap tahun dia kena buat? Kali kedua dia tanya, kali ketiga dia tanya, Rasulullah tak jawab. Nabi kata, kalau kata ya, maka haji akan fardu setiap tahun atas kamu. Setiap tahun kamu kena buat haji. Tapi Nabi tak jawab. Untuk mengelakkan fardu di hati umat setiap tahun. Hal ini menimbulkan masalah di antara kita ialah soalan-soalan kita. Nabi beritahu apa dalam sebuah hadis, da'uni ma taraktukum. Biarkan aku, tinggalkan aku pada perkara yang aku tidak terangkan pada kamu. Aku tinggalkan kamu. Yakni apa maksud dia? Perkara yang aku tak suruh kamu buat, jangan kamu tanya pada aku. Itu maksud. Perkara yang aku tak suruh kamu buat, tak payah tanya. Yang aku suruh buat, tu buat. Kalau apa yang aku suruh kamu tak buat, kamu tanya benda lain, ni maknanya kamu tak nak buat apa yang aku suruh. Dan kalau kamu, apa yang aku suruh buat, kamu buat, dengan turun ke medan dan buat usaha akan selesaikan segala masalah. Segala persoalan akan terjawab dengan kita buat usaha di medan. Usaha. Kalau dia satu orang tak turun buat usaha di medan, usaha, saya cakap perkara ni bukan nak tuduh siapa-siapa, tapi supaya kita semua takut. Kerana ayat-ayat berkaitan munafikin itu berkaitan dengan diri kita. Kita semua kena takut. Sebab kita tak tergolong di kalangan munafikin. Orang yang tak nak beramal, dia akan banyak bertanya.
hatta idza kharaju min indika ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Salah satu mesyuarat saya beritahu pada amlan-amlan kita, saya beritahu pada amla-amla, kalau tanpa kamu turun ke medan dan buat usaha, kamu terus bertanya pada saya soalan dan saya jawab, kamu tanya, saya jawab, sampai bila tak akan datang kefahaman. Cara nak dapat jawab persoalan-persoalan kamu ialah kamu kena turun ke medan dan buat usaha secara amali, bahawa segala persoalan kamu akan terjawab. Bila sahabat ni tanya adakah haji fardu setiap tahun, Nabi tak jawab. 3 kali dia tanya. Hari ni kita tanya. Nak suruh berjawab juga. Nabi beritahu, perkara yang aku tak suruh kamu buat, kamu tak payah tanya. Perkara yang aku suruh buat, yang tu kamu buat. Satu orang tanya pada Sayyidina Ali tentang satu ada orang tanya pada Sayyidina Ali tentang satu masalah. Sayyidina Ali tanya, perkara yang kamu tanya ni dah berlaku ke tak? Dia kata tak berlaku lagi, saja tanya kalau berlaku macam mana nak buat. Rasulullah, rehat, bagilah aku peluang untuk aku rehat dan kamu juga rehat. Kalau berlaku nanti baru tanya. Kalau tak berlaku lagi tak payah tanya. Hari ni kita berusaha nak jawab semua soalan orang. Dah mesyuarat pula, apa nak jawab, macam mana nak jawab. Ni orang ni tanya ni, orang ni kita kena jawab. Sia-siakan masa kita. Abdullah bin Umar, ada orang tanya pada dia. Ada orang tanya pada Abdullah bin Umar, macam mana kucup Hajarul Aswad, sunat ke tak? Kerana Abdullah bin Umar dia sangat-sangat ihtimam dengan sunnah, sehingga orang anggap dia macam orang gila dengan sunnah. Orang tengok dia macam nampak macam orang tak betul, sebab dia sangat ambil berat tentang sunnah. Jadi Abdullah bin Umar ni satu orang yang sangat berpegang dengan sunnah, sangat memperhalusi sunnah. Jadi orang tanya dia, cium Hajarul Aswad ni sunat ke tak? Kata dia sunat. Kemudian orang tu tanya, kalau terlalu ramai sangat orang, kalau orang ramai sangat, tak ada peluang, bertolak-tolak, sunat lagi ke? Dan Abdullah bin Umar sangat marah. Ni agar-magar ni, kalau tu, kalau ni, kalau tu, kalau ni. Kalau saya ni, hari ni orang suka tanya perkara yang tak berlaku lagi. Kalau aku macam ni, macam mana? Kalau macam ni, macam mana? Kalau macam ni, macam mana? Ini saja satu amanah pada tuan-tuan semua. Kalau kita ubah terusaha ini kerana nak jaga kepentingan orang-orang punya kesibukan dunia mereka, kita kena jawab depan Allah Ta'ala. Sebab kesibukan dunia orang, umat, kita ubah usaha ni, tertib usaha ni, maka kita kena bertanggungjawab depan Allah Ta'ala kiamat nanti. Ada orang tanya Hajar Rahab, kamu suruh bagi masa 8 jam, orang bekerja pejabat ni, macam ni, macam mana nak bagi masa? Haji Sa'ad sangat marah.
Kawan Haji Sa'ad sangat marah. Kamu punya soalan ni sebab kamu tak nak buat kerja. Kita tak akan turun daripada tahap apa yang kehendak kerja itu, kita akan beritahu. Setiap orang bagi masa ikut kemampuan dia. Ada orang boleh bagi 8 jam. Jadi kita kena tasyikal 8 jam. Ada orang pencen ramai. Tak ada kerja apa kat rumah. Dia bukan 8 jam, 12 jam boleh bagi masa. Dia boleh bagi masa hari-hari di masjid. Boleh istiqbal orang, boleh hajar Al-Quran, boleh bagi dakwah, boleh baca ta'lim di masjid. Orang awam, yes, kita sekali-kali tak boleh kita tengok kelemahan keadaan umat, mereka tenggelam dalam dunia mereka, kesibukan mereka, dan kita cuba nak bentangkan mi'yar usaha ini mengikut keadaan mereka, ni tak mungkin. Kita jangan sekali-kali ubah apa-apa dalam usaha ini atau turunkan mi'yar usaha ini kerana kesibukan manusia. Rasulullah beritahu pada Wasilah, 2 hijrah kamu boleh pilih. Hijrah Battah, bila Rasulullah beritahunya, kamu nak menghijrah mana satu? Kamu terus hijrah tinggalkan kampung halaman kamu, kampung datang duduk sini, ataupun kamu duduk dekat kampung kamu, datang bila dipanggil. Wasilah jawab macam mana? Rasulullah, wahai Rasulullah, kau pilihlah untuk aku mana yang terbaik untuk aku. Jawapan Wasilah tu satu pengajaran bagi kita. Dia tak pilih sendiri, dia bagi Rasulullah pilih yang mana terbaik untuk dia. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa jika soalan itu berkaitan dengan amalan, benda yang berfaedah, kita berjawab. Kalau soalan itu tidak berkaitan dengan kerja, dengan apa-apa faedah, kita tak perlu jawab pun. Tak menjawab soalan seperti itu sunnah. 2 orang banduan telah beritahu mimpi dia kepada Nabi Yusuf AS semasa Nabi Yusuf dalam penjara. Satu orang punya mimpi menunjukkan bahawa dia akan dihukum bunuh, dan satu orang lagi akan bebas. Satu orang akan dihukum bunuh, satu orang akan dibebaskan. Dua-dua mimpi. Jadi dua-dua perkara ini penting. Mereka bertanya tentang mimpi mereka. Yang mana ta'bir bagi satu mimpi lah dia akan bebas, satu lagi ialah dia akan mati. 2 perkara yang penting, tapi ini tak berkaitan dengan maksud Nabi Yusuf dihantar sebagai Rasul dan Nabi. Nabi punya kerja ajak mereka kepada Allah. Nabi Yusuf AS bila dengar kedua-dua mimpi tadi, apa Nabi Yusuf jawab? Nabi jawab tak mimpi dia? Tak. Nabi tak jawab pun takbir mimpi mereka. Nabi Yusuf kata, arbabun mutafar, adakah Tuhan yang banyak lebih baik atau Tuhan yang satu lebih baik? Nabi Yusuf dakwah kedua-duanya kepada Allah. Arbabun mutafirikun khairun amillah. Tuhan yang berbilang-bilang banyak atau lebih baik atau Allah yang satu lebih baik? Saya amat terganggu dengan orang yang tak buat usaha di medan usaha,
Orang yang tak buat usaha, orang-orang yang tak buat usaha di dalam medan usaha bersama dengan tuan-tuan, tuan-tuan sibukkan diri tuan-tuan menjawab soalan-soalan mereka. Ini perkara ini sangat-sangat menjengkelkan saya, sangat-sangat mengganggu saya, mengecewakan saya. Orang kata macam ni, orang tu kata macam ni, orang tu macam ni. Tuan-tuan sibuk nak fikir, nak jawab soalan mereka. Kerja tak buat. Banyak soalan ditanya pada baginda, dan soalan tu soalan yang patut ditanya. Belum habis lagi soalan, orang yang bertanya tak bangun lagi, Allah dah turunkan ayat. Jawab soalan tersebut. Yas'alunaka an fulan, yas'alunaka. Qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Bila soalan tu soalan yang patut ditanya, Allah terus jawab, turunkan wahyu. Tapi ada soalan-soalan yang tak patut dijawab, Al-Quran tak jawab. Wahyu tak turun. Jadi orang musyrikin dan Yahudi, mereka berkumpul, berpakat di antara mereka untuk tanya soalan pada Rasulullah. Mereka nak tanya Rasulullah tentang siapa Ashabul Kahfi, siapa Zulkarnain, dan roh tu apa. Tiga-tiga ni kisah yang betul, kisah yang hak. Dalam Quran pun ada sebut Zulkarnain, Ashabul Kahfi, roh. Ni semua tiga-tiga yang hak. Tapi bukan maksud dan tujuan Nabi dihantar untuk itu. Untuk menentukan siapa Ashabul Kahfi, untuk menentukan siapa Zulkarnain yang sebenarnya. Rasulullah kata, aku tak tahu, tapi aku akan tanya Jibril, besok aku beritahu. Tapi Rasul lupa nak cakap insya-Allah. Tapi Rasulullah beritahu, bila Jibril datang besok, aku akan tanya dia. Ada riwayat mengatakan 15 hari, ada riwayat mengatakan 1 bulan Jibril tak datang. Yang sebagai teguran kepada Nabi daripada Allah SWT, oh, kenapa kamu nak sibukkan diri dengan soalan mereka, nak jawab soalan mereka. Orang yang meletakkan syarat untuk terima dakwah kamu, orang ni sampai bila-bila tak akan terima dakwah kamu. Orang yang meletakkan syarat untuk menerima hak, orang ni sampai bila-bila tak akan terima hak. Kerana perbuatan mereka meletakkan syarat, inilah keingkaran mereka terhadap hak. Tengok dalam sirah. Orang kafir minta macam-macam. Kamu buat macam ni, kami akan beriman. Kamu buat macam ni, kami akan beriman. Kalau kamu buat macam ni, kita tak selesai pergaduhan kita. Macam tu belah bulan ke apa, buat macam ni, kami akan beriman. Satu pun mereka tak beriman. Orang yang meletak syarat nak terima hak ni, orang ni tak akan terima hak. Kalau beritahu pada Nabi, kamu tak perlu nak jawab soalan mereka. Ini bukan maksud kamu dihantar. Tak perlu jawab pun soalan mereka. Kerja sangat mudah, sangat senang, dan kerja ni bukan hari ni mula, dah lama dah. Usaha yang sama kita buat selama ni, sejak daripada dulu lagi. Masjid Abadi, talim, dakwah, keluar jalan Allah. Tak perlu kita nak bersoal jawab, nak berbahas dengan siapa-siapa. Tuan buat kerja, buat usaha, tunjukkan usaha tuan-tuan buat. Kita sama-sama hidupkan amal masjid. Satu perkara, Hidayat kami cakap benda yang sama yang Haji Abdul Wahab beritahu.
Apa yang kami cakap dalam hidayat kami, benda yang sama yang dicakap oleh Haji Sab. Kalau ada orang ikhtilaf dengan kita, cara Nabi lah dia tenangkan hati orang yang berikhtilaf dengan dia. Tenangkan hati dia, terangkan dengan baik, puaskan hati dia, tenangkan hati dia. Orang yang ganggu Nabi, Nabi tak balas dengan keburukan. Apa Nabi buat? Dua perkara. Satu, Nabi mengaku ni kerana kelemahan saja, saya tak dapat fahamkan dia. Allahumma inni ashku du'afa quwwati. Orang Taif kan, Nabi kata, ya Allah, ni kelemahan aku tak mampu fahamkan mereka. Yang kedua, dia minta dengan Allah, ya Allah, bagilah hidayah pada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi dua perkara itu, kita mengadu kelemahan kita pada Allah. Kita tak mampu nak fahamkan dia, tak mampu nak yakinkan dia, dan kita minta Allah bagi kefahaman. Bila kita buat usaha di medan, orang datang tanya soalan itu akan beri faedah pada kita. Sahabat-sahabat beritahu, persoalan-persoalan yang kami tak mampu nak tanya Rasulullah kerana segan dengan Nabi, soalan-soalan tersebut biasanya akan ditanya oleh orang-orang Arab yang first time jumpa Nabi, orang kampung yang tak kenal, yang baru-baru. Mereka akan tanya soalan itu kepada Nabi, dan kami dapat faedah daripada itu, dapat jawapan bagi soalan-soalan tersebut. Jadi bila kita buat kerja, segala persoalan akan terjawab. Sibukkan diri dengan kerja. Masing-masing buat usaha di masjid mereka masing-masing. Satu orang yang tak buat kerja di muhalah dia, di masjid dia akan datang malam Sabtu Zahri dengan zahir yang kosong, tak ada apa-apa fikir. Orang yang tak sibukkan diri dengan amal, dengan usaha di muhalah, di masjid, dia akan disibukkan dengan benda lain. Jadi perkara yang saya nak tekankan di sini, bahawa kita hendaklah gunakan diri kita sebanyak mungkin dalam dakwah infradi. Pergi rumah ke rumah, lorong ke lorong, jumpa orang Islam. Nabi SAW, walaupun Nabi sibuk dengan bermacam-macam takaza, Nabi akan lapangkan masa untuk orang yang datang ke masjid untuk ajar mereka agama. Nah, walaupun Nabi sibuk sedang bagi bayan, satu orang tua datang bertanya tentang agama, Nabi tinggalkan bayan baginda, turun daripada mimbar, pergi pada orang tua tadi, ajar agama pada dia. Ajar dia faraid, ajar dia solat, ajar dia kalimah. Masjid, banyak kerja kita buat di masjid. Kalau kita buat usaha atas awam-awam, jadikan orang awam sebagai medan usaha kita, kita tak akan ada masa untuk makan, tidur, rehat pun. Kalau kita betul-betul buat usaha atas awam. Tahdis bin ni'mah, sebagai tahdis bin ni'mah, saya beritahu kepada tuan-tuan, orang yang sangat jauh daripada agama, yang pakaian, dari segi pakaiannya, dari segi rupa parasnya, jauh daripada agama.
Kebiasaan saya akan duduk dengan orang macam ni. Ada orang macam-macam orang datang ke masjid kami untuk semayang, dan saya akan duduk dengan dia. Dan hasil saya duduk dengan mereka, ikhtilat dengan mereka, dakwah mereka, kekuatan yang saya dapat daripada itu lebih daripada kekuatan yang saya dapat daripada duduk mesyuarat, intizam, umur mesyuarat tu ni, intizam itu ini. Apa mesyuarat? Kekuatan yang iman yang saya dapat rasa daripada saya duduk dengan ikhtilat dengan satu orang yang mana segi zahirnya memang sangat jauh daripada agama. Dia duduk dengan dia, dakwah dia, cakap agama dengan dia, kekuatan kerohanian dan iman yang saya dapat itu lebih hebat daripada saya duduk mesyuarat. Ini permintaan saya pada tuan-tuan semua. Kenapa kita lantik beberapa orang syura, bukan satu orang? Supaya bila satu orang keluar, yang lain boleh laksanakan tugas. Macam imam satu masjid ada 4 orang imam, bukan serentak semua boleh jadi imam. Seorang kan jadi imam, tapi yang ni keluar, yang ni boleh ganti tempat dia. Supaya dapat dia buat keputusan. Dan orang yang jadi syura buat keputusan, apa yang kerja jadi buat, hanya buat keputusan. Siapa nak baca taklim, siapa nak menjadi ini, siapa nak buat bayan, itu je kerja dia. Dan kesibukan kita yang sebenar ialah di medan dakwah. Dakwah infradi, itu kerja yang sebenar. Inilah penyelesaian bagi segala masalah. Jumpa orang, gas, rumah ke rumah, pintu ke pintu. Gerakkan kita bergerak bersama dengan awam. Ini kerja yang sebenar. Hari ini orang mula anggap ni orang khawas, ni orang lama, orang ulama, orang lama. Siapa nak bawa mereka? Nak jumpa siapa? Jumpa orang khawas juga. Sedangkan saya lihat Haji Abdul Hasab, orang baru datang, maka orang yang baru tadi akan diregukan bersama dengan orang lama untuk buat usaha bersama dengan orang lama. Orang baru bawa orang lama, bawa orang baru. Supaya bila orang lama bergerak dengan orang baru, orang lama ni akan dapat tarbiyah, akan maju dalam usaha. Paling kurang semua orang lama ni, orang lama kita tahu, paling kurang 1 cilah dalam 1 tahun dia kena keluar bawa orang baru, orang yang tak tahu apa-apa. Bukan keluar dengan orang lama, sama-sama orang lama, safar ya. Rasulullah telah tashkil Wa'il bin Hujr, orang anak raja yang baru masuk Islam, bersama dengan Hazrat Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah satu orang yang miskin, papa kedana, tak ada apa-apa pun, slipper pun tak ada, berjalan kaki ayam, kasut pun tak ada. Jadi Rasulullah telah bagi satu orang lama, Muawiyah, yang papa kedana, miskin, tak ada apa-apa, kasut, slipper pun tak ada, jalan kaki ayam, untuk ikram, untuk keluar bersama dengan anak raja.
buat usaha bersama orang awam ni untuk selamatkan kita daripada fitnah. Orang lama bila mereka berkumpul tanpa mereka telah buat usaha terlebih dahulu bersama orang awam, ini akan menjadikan sebab fitnah. Orang lama ni mereka kena keluar bersama orang awam, orang baru-baru, kemudian baru mereka berkumpul, bahawa khair akan datang, kebaikan akan datang. Kalau tanpa mereka bergerak bersama orang awam, orang lama bersama orang lama saja, fitnah akan timbul. Saya cakap ni untuk islah diri saya sendiri. Usul penting dalam untuk kita semua. Dua orang, Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham. Dua-dua orang ni mereka lihat Amirul Mukminin duduk berseorangan dalam bilik dia, Umar. Maka mereka pun pergi duduk di sisi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kiri kanan bilik. Masa tu bilik Sayyidina Umar kosong, dia duduk seorang-seorang. Maka mereka masuk duduk di kiri kanan Sayyidina Umar. Hari ini kedua-dua mereka berkata, hari ini kita dah dapat hampir dan dekat dengan Amir, duduk sebelah Amir Sa'ab. Tak ada orang boleh halau kita daripada sini. Ini satu peristiwa yang sangat ajib dan usul yang sangat penting kita boleh dapat dari sini. Ada satu perkara yang saya nak beritahu pertengahan ni. Satu malfuzat Maulana Yusuf rahmatullah alaih untuk orang lama. Orang yang buat hubungan dengan aku tanpa buat usaha, dia akan hanya ada hubungan dengan aku masa aku hidup je. Bila aku meninggal, dia akan tinggalkan usaha. Tapi orang yang ada hubungan dengan aku dan dia buat usaha, kerana usaha, lepas aku meninggal pun dia akan bertambah kuat buat usaha. Orang yang ada hubungan dengan aku kerana usaha, lepas aku meninggal, dia akan teruskan buat usaha. Dia akan terus maju dalam usaha. Tapi orang yang ada hubungan dengan aku tanpa usaha, bila aku meninggal, dia akan tinggalkan usaha. Jadi, Suhail dengan Haris bin Hisham duduk dengan Sayyidina Umar. Kemudian mulalah sampai orang-orang lama, di kalangan Muhajirin dan Ansar, baru balik keluar jalan Allah, bawa balik Karkuzari. Mereka datang jumpa Sayyidina Umar, nak bagi Karkuzari, mereka bawa balik keluar jalan Allah. Maka Sayyidina Umar kata, Suhail kau belakang sikit, Haris kau belakang sikit, bagi dia orang duduk dekat dan nak bagi Karkuzari. Jadi mereka yang baru datang ni Rasulullah panggil, Sayyidina Umar panggil dekat dan bercakap dengan mereka. Sayyidina Umar bercakap, jadi makin lama makin banyak jemaah yang datang. Mereka makin ke belakang sehingga bilik itu dah penuh dengan jemaah-jemaah yang balik, sehingga kami terpaksa duduk di luar bilik. Duduk kat tempat kasut luar bilik. Tapi dua orang ni walaupun mereka orang baru, tapi mereka juga orang yang ada kesedaran sahabat. Maka mereka bercakap di antara mereka berdua, apa dah jadi dengan kita ni? Tadi duduk sebelah Amin Sa'ab, sekarang ada dua bilik dah, kena tendang. Ini kata bukan salah Amir,
Kalau kita pun buat usaha sebagaimana mereka buat usaha, kita berada di medan sebagaimana mereka berada di medan, kita pun, Sayyidina Umar akan dekatkan dengan dia. Tapi kita lambat. Bila orang semua dah selesai dan balik, tinggalkan bilik dah kosong balik, mereka berdua datang jumpa Sayyidina Umar. Mereka bertanya, wahai Umar, apa dah jadi dengan kami hari ini? Sayyidina Umar kata, aku dah panggil kamu untuk takaza dan aku juga panggil mereka untuk takaza. Mereka telah pergi dan sempurnakan takaza dan kamu tak sempurnakan takaza lagi sampai sekarang. Sebab tu mereka didahulukan, kamu dikebelakangkan. Maka mereka berdua bertanya kepada Sayyidina Umar, apa yang patut kami buat untuk kami jadi sama dengan mereka? Sayyidina Umar kata, kat dunia ni tak mungkin kamu akan dapat jadi sama kedudukan dengan mereka. Kerana mereka dah ke depan dah, tinggal dengan kamu. Satu perkara yang kamu boleh buat, kamu pergi ke negara-negara sekian, kamu pergi ke negara-negara sekian, kamu pergi buat usaha di sana, sampai kamu mati di sana. Kalau kamu buat macam tu, insya-Allah ada harapan kamu akan dibangkitkan bersama dengan mereka di akhirat nanti. Kat dunia tak ada peluang nak sama dengan mereka. Akhirat ada peluang lagi, tapi syaratnya kamu kena buat macam ni. Kamu kena keluar, tak balik-balik sampai mati. Akhirat nanti mungkin kamu boleh bangkit bersama dengan mereka. Kat dunia tak ada. Mereka ni orang lama-lama dah banyak korban semula dari kamu. Jadi permintaan saya ialah, hidayat ada berkaitan dengan kerja, usaha, Masjid Abadi ke, Khuruj ke, kerja di Tia, di markas. Semua muzakarah-muzakarah ni berkaitan dengan Masjid Abadi, berkaitan dengan amal markas, berkaitan dengan tertib Khuruj. Semua muzakarah ni akan berfaedah bila kita semua berada di medan usaha, kita semua buat usaha. Kalau setakat dengar muzakarah, kita tak buat usaha, kita tak akan dapat faham pun muzakarah ni. Mensia-siakan masa saja, habiskan masa saja. Setiap masjid ada AJK dia, komiti dia. Kalau sesama mereka ada ikhtilaf di antara AJK masjid, ada ikhtilaf, gaduh sama mereka, sama-sama AJK. Adakah dengan sebab berlakunya pergaduhan di antara AJK masjid, komiti masjid, orang kampung boleh kata kami tak nak sembahyang kat masjid ni sebab AJK dia bergaduh sama sendiri? Boleh tak? Tak boleh. Ataupun kami tak nak sembahyang sebab kamu bergaduh, kami tak nak sembahyang, dosa kamu tanggung. Tak. Walaupun dia bergaduh macam mana pun AJK, kita sembahyang tetap kena sembahyang, kena datang masjid solat berjemaah. Itu dia punya pasal, bergaduh sama-sama dia. Adakah dengan sebab ikhtilaf mereka kita tinggalkan solat, kita tinggalkan masjid? Tak. Jadi orang atasan nak bergaduh ikhtilaf macam mana pun, kita tetap bagi masa 4 bulan setiap tahun, 10 hari setiap bulan, 8 jam setiap hari, paling kurang 3 hari, 2 jam setengah, 40 hari. Macam orang AJK masjid bergaduh macam mana pun, kita tetap sembahyang 5 waktu kat masjid berjemaah. Banyak benda lagi kita nak buat daripada duk bergaduh, duk fikir tentang ikhtilaf. Jadi daripada kita duk sibuk bertanya, berbahas tentang khilafiah ni, lebih baik kita sibukkan dengan dakwah. Ini makanan ruji kita, makanan asasi kita. Setiap hari kita kena buat dakwah. Ini penting. Makanan asasi kita.
Jadi amalan kita kena usaha seboleh mungkin bawa usaha kita ke arah umumiat. Dengan perantaraan usaha saya, berapa orang kampung saya dah mula solat. Orang yang tak solat mula solat, yang tak datang masjid mula datang masjid. Berapa orang dah bertaubat, mula keluar jalan Allah, mula ucap 2 kalimah syahadah. Jangan kita sibukkan diri kita tentang perkara-perkara yang furuk, perkara yang remeh-temeh, yang kecil-kecil. Nabi beritahu, ada umat-umat terdahulu telah binasa kerana soalan-soalan mereka kepada nabi-nabi mereka. Banyaknya mereka bertanya soalan kepada nabi-nabi mereka. Orang yang buat usaha, orang yang betul-betul yang buat usaha sebenar ialah orang yang dapat selesaikan segala persoalan dengan dia buat usaha di medan. Dengan perantaraan dia buat usaha di medan usaha, dia dapat selesaikan segala persoalan. Ini orang yang buat usaha sebenar. Penyelesaian bagi segala jawapan, bagi segala persoalan ialah dengan cara kita buat usaha di medan usaha. Doktor yang tidak praktis, duduk kat rumah je, apa dia nak bagi rawatan kepada pesakit? Yang boleh bagi rawatan yang baik pada pesakit ialah doktor yang hari-hari di medan jumpa pesakit hari-hari. Hari-hari dia round jumpa pesakit hari-hari. Dia doktor ni dia akan mahir dan dia boleh bagi rawatan yang betul kepada pesakit. Doktor yang duduk kat rumah tak jumpa pesakit, dia tak dapat bagi rawatan yang betul. Jadi kita kena turun buat usaha di kalangan awam. Ini permintaan saya kepada kita semua. Setiap tahun 4 bulan, jadikannya sebagai sebahagian daripada kehidupan kita untuk bagi masa paling kurang 4 bulan setiap tahun untuk buat usaha di kalangan awam. Ini semua masalah yang berlaku pada kita hari ini kerana kita tidak buat usaha di kalangan awam. Kita tak bagi masa dengan orang awam. Kita duduk sama kita, orang lama-lama, safar dengan orang lama-lama saja. Tak buat usaha di peringkat muhala, di peringkat orang awam. Ini semua fitnah berlaku. Hazrat Maulana Yusuf rahmatullahi alaih pada zaman dia terlalu sibuk dengan amal, sibuk dengan kerja, sehingga orang yang keliling dia nak tanya satu soalan pun sampai 2 minggu tak ada peluang nak tanya soalan. Bila nak tanya. Dan siapa-siapa nak minta izin nak balik rumah sekejap pun tak ada keberanian nak minta izin bila tengok Maulana terlalu sibuk. Maulana terlalu sibuk dengan amal sehingga mereka segan nak minta izin nak balik rumah. Hazrat Maulana Mufti Zainal Abidin, dia ada 4 anak, 4 nama Yusuf kan. Yusuf awal, Sani, Salih. Jadi kenapa apa? Sebab apa? Bila anak dia dapat anak, dia pergi jumpa Maulana Yusuf, tanya, minta dia letakkan nama. Maulana Yusuf kata letak nama Yusuf. Lepas tu dapat anak seorang lagi, dia dah lupa anak pertama dah letak nama Yusuf dah. Dia tanya, Hazrat nama apa? Yusuf. Kata bini dia kata, abang ni dah, sebelum ni dah Yusuf dah, yang kedua dia, aku tak berani nak tanya lagi sekali. Maulana dah kata Yusuf lah kan. Takkan aku nak tanya lagi sekali. Maulana sibuk, Maulana punya sibuk fikir tentang usaha dakwah, usaha agama. Tak ada. Dapat anak ketiga tanya, Hazrat tolong letak nama.
Yusuf juga. Dia tak ingat dah 2 orang anak nama Yusuf. Dan Maulana Mufti Zainal Abidin pun tak ada keberanian nak beritahu. Sebab tu 4 awak anak dia nama Yusuf lagi. Bani Israel dia banyak tanya soalan kan. Baqarah, surah Baqarah. Allah suruh sembelih lembu, dia tanya lembu macam mana, warna macam mana, sifat dia macam mana, makin susah. Kalau awal-awal lagi dia ambil mana-mana lembu sembelih dah selesai dah. Tapi sekarang banyak sangat tanya soalan, jadi makin lama makin susah. Kalau dibuat awal-awal sebagaimana dia beritahu dah selesai. Ada banyak perkara tuan-tuan yang mulia yang berlaku kerana ada benda-benda yang berdatang. Sunnahnya apabila berlaku sesuatu perkara, kita jangan marah amalah kita. Kalau berlaku apa-apa perkara dengan sebab mereka. Sebab kita harus kata perkara yang sangat penting. Awaris benda yang mendatang, benda yang tak berlaku sebenarnya berlaku. Kalau berlaku apa-apa peristiwa, apa-apa isu keadaan berlaku, jangan kita salahkan amalah kita dengan sebab perkara itu berlaku. Sebab kau lah jadi macam ni. Sebab kamu lah jadi macam ni. Kalau berlaku apa-apa perkara dengan sebab mereka tak ikut usul, mereka buat silap, jangan sekali-kali kita salahkan amalah kita. Jangan kita mempersalahkan mereka. Kerana apa? Menyalahkan amalah kita, ini satu perkara yang sangat tercela dalam sunnah. Kenapa? Melakukan percanggahan terhadap perintah Rasulullah. Sedangkan melanggar perintah Nabi ini satu benda yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar. Tapi apa yang berlaku bila zaman Nabi, bila sahabat-sahabat buat perkara bercanggah dengan perintah Rasulullah, Rasulullah tak persalahkan dia. Rasulullah kata, apa sebabnya, kenapa berlaku macam ni? Apakah sebab yang mendorong kamu buat macam ni? Rasulullah tak menyalahkan dia, kata kenapa kamu langgar perintah aku? Contohnya Nabi beritahu pada sahabat-sahabat, semua kena pergi sembahyang asar di Bani Quraizah. Kita sembahyang asar di Bani Quraizah. Jadi dalam nak pergi itu, masa dah lewat, sahabat berbelah bagi. Ada sahabat dia kata waktu dah nak habis, kita solat dulu. Kalau dah habis waktu, ada yang kata tak, Rasulullah suruh sembahyang kat sana, dah habis waktu, habislah, nak macam mana, kita sembahyang kat sana. Jadi ada sahabat yang berhenti sembahyang, sambung safar dia. Ada yang tak berhenti sembahyang, terus pergi sehingga habis waktu asar. Sampai sana, Rasulullah tak mempersalahkan mana-mana pihak. Tak kata yang ini tak betul, ini tak betul. Cuma Rasulullah beritahu lain kali, kalau masa dah nak habis, sembahyanglah dulu. Jangan sampai qadha sembahyang. Tapi Rasulullah tak marah mereka. Kalau kita marah, akan timbulkan perasaan tak baik kepada dalam, kita akan hilang iktimat terhadap amalan kita. Untuk kita ambil kerja daripada iktimat, daripada amalah, kita kena ada iktimat terhadap amalah kita. Amalah kita tidak ada iktimat atasnya, kita tak akan bagi apa-apa kerja pada dia. Contohnya pekerja dalam kedai kita, pekerja kita tak ada kepercayaan pada dia, kita tak akan serahkan, tak bagi apa-apa kerja pada pekerja tersebut.
Sebab tu Maulana Syekh rahmatullahi alaih, bila ada orang mengadu pada dia tentang amalan dia kata, okey, kamu cakap tu betul, tapi biarkan dia, aku tahu mereka, mereka tahu aku. Satu orang mengadu pada Imam Syafi'i bahawa fulan-fulan telah mengata kamu, dia kata kamu macam ni, kata kamu macam ni, cakap buruk tentang kamu. Imam Syafi'i pun kenal dia, kenal orang yang dia mengadu. Nah, Imam Syafi'i kepada orang yang bercerita tadi, dia kata, apa yang kamu cakap ni sama dua je, sama ada betul atau tidak. Kalau betul, kamu namam. Namam ni orang yang mengadu, menyebarkan berita buruk untuk memecah belahkan orang Islam. Orang yang namam ni, cugalkhor ni tak akan masuk syurga, Nabi Rasulullah beritahu. Kalau apa yang kamu cakap tu betul, bahawa dia cakap buruk tentang aku dan kamu sampaikan kepada aku bahawa dia cakap buruk tentang aku, menyebabkan aku bergaduh dengan dia, ini dipanggil namam dalam hadis. Orang yang ada sifat macam ni, dia tak akan masuk syurga. Dan kalau apa yang kamu cakap tu tak betul, dia tak cakap, kamu cakap kepada aku, dia cakap, kamu fasik. Jadi dua-dua keadaan kamu bersalah. Aku tak nak berkawan dengan orang yang fasik. Begitu juga seorang sahabat Hatib Ibn Abi Balta'ah, dia tulis surat pada orang musyrikin Mekah, membocorkan rahsia Nabi pada orang Mekah. Satu kesalahan yang sangat besar, pengkhianatan yang sangat besar. Dia tulis surat pada musyrikin Mekah, bocorkan rahsia Nabi bahawa Nabi nak serang mereka. Itu pun Nabi kata, wahai Hatib, kenapa kamu buat macam tu? Sayyidina Umar nak pancung kepala dah, ini munafik. Tapi Rasulullah tanya, beritahu sebab apa kamu buat macam ni? Dia kata, aku beritahu, bocorkan rahsia kamu bahawa kamu akan serang mereka. Kerana aku yakin, walaupun mereka tahu rahsia kamu, Allah tetap akan bagi kemenangan pada kamu, Allah akan bantu kamu. Dia tak akan memberi apa-apa nuksan pada kamu. Dan aku dapat faedah daripada aku bocorkan rahsia ini, sebab aku ada anak isteri harta di Mekah. Dan aku takut mereka diapa-apakan, dan aku buat perkara ini supaya mereka tidak apa-apakan isteri keluarga aku di Mekah dan harta benda aku di Mekah. Sebab tu aku buat benda ni. Dan benda ni tak akan merugikan kamu, kerana Allah akan jaga kamu. Rasulullah terima alasan dia begitu. Betul dia kata, wahai Umar. Kan? Alasan dia betul. Sedangkan dia segi zahirnya buat satu kesalahan yang sangat besar. Tapi Rasulullah kecilkan kesalahan dia. Pernah Nabi SAW pernah sebut nama beberapa orang dan doakan kebinasaan pada mereka. Allah turunkan ayat Quran tegur Nabi SAW bahawa ini bukan kerja kamu nak doakan kebinasaan pada orang. Kamu buat kerja kamu, kami tahu siapa yang kami nak bagi hidayat dan siapa kami nak binasakan. Hari ini kita mudah doakan keburukan pada orang. Ini Nabi doa ni orang yang musyrik yang buat banyak buruk pada orang Islam. Hari ini kita doakan keburukan untuk rakan seusaha kita sendiri. Saya beritahu jelas-jelas pada tuan-tuan semua, amalah-amalah yang ada di Rewin, markas Rewin, amalah kita, orang kita juga. Mereka bukan orang lain. Bukan kerja kita untuk memecah belahkan. Ya, orang kata macam ni, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam tu. Kita hanya bagi tahu dalam hidayat kita apa yang patut kita buat.
Itu saja. Ini apa yang patut kita buat, mengikut sirah, mengikut sunnah. Yang itu kita nak bentangkan pada umat, beritahu pada umat. Sebanyak mana ikhtilafat yang berlaku, penyelesaian bagi segala ikhtilafat, perselisihan yang sedang berlaku di antara kita hari ini, dua saja. Satu, kita buat usaha secara amali di medan usaha. Yang kedua, akhlak. Kita kena ada ihtimam terhadap amalan kita, bukan ittiham. Jangan sangka buruk pada mereka. Penyelesaian bagi segala masalah dua perkara. Satu, buat usaha secara amali di medan usaha. Buat usaha, apa yang patut buat kita buat betul-betul. Dan menghadapi mereka dengan akhlak, dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik. Satu orang bukan Islam, Sayyidina Umar kata, aku alangkah baik Rasulullah. Sayyidina Umar kata, kalau dia masuk Islam, aku nak jadikan dia sebagai muhasib, juru kira-kira pada Baitul Mal, kerana dia pandai dalam ilmu hisab, dalam kira-kira. Tapi sebab dia Yahudi bukan Islam, syarat dia tak boleh dilantik. Tapi dia menghargai dan lihat kebaikan yang ada hatta pada orang bukan Islam, dan nak ambil kerja daripada mereka. Hari ni kita ni orang kita, ni bukan orang kita, ni jemaah kita, ni ikut kita, ni tak ikut kita, ni semua bakwas mereka kata, mengarut mereka. Dalam usaha kita tak ada benda ni semua. Dalam usaha ni satu soalan yang sangat tak berguna, sia-sia. Kalau kita tanya, jadi ikut siapa? Ni pihak mana? Geng mana? Alik mana? Alik ni ke alik sana? Ini soalan ni pun sangat tak berguna mana kata. Kena ada ta'awun di antara kita, tafahum di antara kita. Kalau orang kata kepada, kenapa kamu buat macam ni? Beritahu ini hidayat daripada Nizamuddin. Nizamuddin kami buat macam ni. Kami daripada dulu ikut Nizamuddin kan. Kami terus buat macam ni. Sangat pelik. Kita ada 4 mazhab. Seluruh dunia beramal dengan 4 mazhab. Tak ada bergaduh pun. Ni cara kamu, ni cara mazhab ni, cara mazhab ni. Masing-masing menghormati mazhab masing-masing. Semayang di belakang masing-masing. Tak bergaduh pun. Kenapa dalam usaha dakwah kita nak bergaduh? Kita kena hormat semua orang. Ikram semua orang. Walaupun tak semazhab dengan kita, tak sependapat dengan kita. Semua masalah ini akan selesai kalau kita semua betul-betul bagi masa di medan. Buat usaha betul-betul. Itulah penyelesaian bagi segala masalah. Kita punya fikir, risau, tumpuan kita hanya satu, macam mana umat manusia selamat daripada irtidad, selamat daripada jahannam, dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Itu je fikir kita, tak ada fikir lain. Ada orang tanya tadi, adakah ni benda sementara? Dia kata kalau kamu anggap apa yang Nabi beritahu itu sementara, hanya untuk, bukan untuk sehingga kiamat, begitulah kami punya. Sebagaimana Nabi punya pengajaran adalah untuk seluruh umat sehingga hari kiamat, begitulah tertib usaha ini untuk sehingga hari kiamat.
Karena tertib usaha kita lah apa yang Nabi beritahu. Tak ada benda yang baru. Kami telah bacakan dalam musrat 3 bulanan yang lepas dustur usaha ini yang kami himpunkan daripada bayan-bayan Maulana Yusuf, Malfuzat Maulana Ilyas, surat-surat Maulana Zakaria, semuanya berkaitan dengan jor bulanan, jor masyurah, tertib usaha masyurah, tertib usaha lelaki, semua adalah tertib yang lama, yang sama. Ada orang ramai tanya, kami nak join yang mana satu? Nak ikut yang ni ke nak ikut ni? Kata Quran dah jawab awal-awal. Lamasjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin haqqu an taquma. Yang asal, yang awal tu, daripada mana bermula itu yang kamu kena join. Markas yang awal. Subhanallah.